Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imamu hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa amma alladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi sirri fa ma'rifatu mawajibihi wa manahihi hatta yahsula laka ta'zimullahi ta'ala wal ikhlasu lahu wa niyyatu wa salamatul amali wa jami'u zalika ya'ti fi kitabina hadza insyaallah azza wa jalla. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Pagi ini insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang keempat anjuran surah Jumaat Khalid Al-Walid APK Shah Alam menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, ataupun tata cara ahli-ahli ibadah, yang mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memulakan menerangkan daripada 7 aqabah, 7 dakian yang perlu didaki oleh seorang yang ingin menjadi ahli ibadah adalah aqabatul ilmi, dakian ilmu, yang mana di zaman kita sekarang ini mungkin sebahagian daripada orang-orang Islam yang tiba-tiba dia itu ingin kembali beramal dengan tuntutan agama, barangkali dia terlepas pandang tentang aqabah yang pertama ini. Dia tidak pergi kepada menuntut ilmu terlebih dahulu, bahkan ada kalanya dia terus pergi kepada menyampaikan, terus naik ke atas pentas misalnya. Dan ini adalah sangat berisiko tinggi, kerana perkataan yang tidak didasari oleh ilmu itu akan membawa kepada kemudaratan. Baik orang yang bercakap itu sendiri ataupun mudarat juga kepada orang yang mendengar percakapan itu. Lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam menerangkan aqabatul ilmi menerangkan juga apakah yang wajib daripada ilmu itu yang perlu dipelajari. Disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala 3 ilmu yang utama, iaitu ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu sir. Kalau kita terjemah direct, tak payah belajarlah ilmu ni. Kenapa? Ilmu rahsia. Habis kalau dah rahsia, apa perlu belajar lagi, kan?
Ustaz buka ceramah pun dia, kenapa Ustaz? Hari ni kita belajar ilmu rahsia. Bukan. Maksudnya ilmu tentang kerja-kerja hati. Oleh kerana kerja-kerja hati ini tidak ternampak pada mata zahir manusia, maka dinamakan ilmu sir, iaitu ilmu yang dikenali juga sebagai ilmu tasawuf. Yang ketiga adalah ilmu syariah. Ilmu tentang hukum hakam. Bagaimana cara kita itu nak melakukan sesuatu amalan. Bukan saja amal ibadah, bahkan amal muamalat, jual beli, munakahat, nikah kahwin dan sebagainya, ada hukum yang kita perlu tahu. Ya. Sama ada hukum taklifi, wajib, sunat, harus, makruh dan haram, ataupun hukum wad'i, syarat, sebab, mani', sah dan batal. Jadi itu ilmu syariat. Lalu Imam Ghazali pergi kepada menerangkan yang fardu ain. Kalau ilmu akidah itu apakah fardu ainnya? Iaitu kalau dalam ilmu tauhid sekadar yang mana kita tahu asas-asas agama. Kita tahu bahawa kita ada Tuhan yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha hidup, yang maha berkehendak, yang maha berkata-kata, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan bersifat Tuhan kita dengan segala sifat kesempurnaan. Maha suci Tuhan kita daripada ciri-ciri kemakhlukan. Ini yang zaman kita sudah berlaku. Dia sebar orang-orang yang suka bermain dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada kesamaran dari segi maknanya, lalu dia memberi makna yang seolah-olah Allah dengan makhluk itu sama. Ini bahaya. Kerana tak lepaslah fardu ain dia. Fardu ain paling tidak dia tahu Allah tak sama macam makhluk. Dan yang satu-satunya bersifat dengan kidam. Maknanya tidak ada permulaan. Zaman kita ni dah ada golongan yang nak mengatakan Allah bertempat di atas arash. Padahal arash itu sepakat antara kita dan mereka adalah makhluk. Kalau dia kata arash bukan makhluk, itu bawa kepada kufur lah. Sebab berarti syirik. Allah bukan makhluk, arash juga bukan makhluk, bukan Allah yang ciptakan. InsyaAllah mereka tidak akan berpegang demikian. Tapi mereka tidak faham apakah konsekuens daripada menerima arash itu makhluk. Konsekuensnya adalah kita menerima bahawa arash itu baharu. Dahulu arash tidak wujud, kemudian wujud setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Allah seperti arash? Berarti ada arash baru ada Allah? Tak mungkin. Berarti Allah wujud. Belum ada arash, Allah sudah wujud. Maka wujudnya Allah tanpa arash, tanpa tempat itu pasti. Maka setelah Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan arash, tidak mungkin Allah berubah sifatnya. Kerana sifat Allah itu qadim. Kalau berubah, baru lepas ada arash, barulah Allah tu bersifat dengan bertempat di atas arash. Tak mungkin. Tapi kalau kita sudah lepas fardu ain, iaitu hanya Allah yang bersifat kidam, arash kah, syurga kah, neraka kah, itu adalah baharu. Itu membenteng kita daripada kefahaman-kefahaman yang keliru. Dan juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Yang benar ada pada apa yang baginda sampaikan. Dan apa yang keluar daripada lidah baginda itu tentang urusan-urusan akhirat, walaupun kita tidak boleh fikir dengan akal fikiran, tentang mizan, tentang sirat, tentang azab kubur. Ada orang mempertikaikan azab kubur. Dia kata macam mana malaikat nak azab. Ya. Kalau mati tanam dalam kubur, boleh tahanlah kita bayangkan. Kalau mati kena makan dengan jos, kena makan dengan jerung, ya, dia fikir macam tu. Ya. Malaikat pergi pukul jerung pula. Nah, jadi ini orang yang cuba mengukur kuasa Allah Ta'ala dengan keterbatasan, ya, apa yang ada dalam dunia ini. Tapi kalau kita itu beriman dengan perkara yang basic, dah Nabi SAW dah sampaikan ada azab kubur, ya kita beriman. Ya, kita tengah tidur pun keadaan azab. Kadang-kadang orang yang banyak hutang, tidur pun mimpi kena kejar dengan alung atau apa. Padahal sedang tidur atas katil, mana datang azab dia.
Bangun sampai berpeluh-peluh, itu baru alam tidur. Belum lagi alam mati. Ya. Susah-susah kan. Kau mati dulu tengok ada ke tak ada. Ya. Kan kasar sangat bunyinya kan. Jadi benar Nabi SAW itu apabila menyampaikan tentang apa sahaja, termasuklah tentang urusan-urusan yang tidak terfikir oleh akal, iaitu apa yang berlaku di akhirat, kita beriman. Kemudian janganlah kita di dalam hukum hakam, dalam perkara akidah ini melakukan bid'ah, mereka-reka akidah yang tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam sunnah, maka kamu berada dalam posisi yang berbahaya. Zaman sekarang istilah ahlul bid'ah pun dah disalahguna bagi setengah orang, ya. Antara pemuka ahlul bid'ah Ustaz aku, pasal dia duduk pertahan orang zikir ramai-ramai, dia duduk pertahan selawat selang tarawih, dia duduk pertahan kata kalau dalam keadaan-keadaan tertentu tak ada masalah buat tahlil arwah, yang makruh yang haram tu dalam keadaan yang macam lain. Oh, dia ni lah ketua ahlul bid'ah. Padahal perkara-perkara itu, kalau bid'ah sekalipun seperti sambutan Maulidul Rasul, ya, kalau selawat selang tarawih bid'ah dari itulah mana? Oh, tak ada dalil Nabi selawat selang tarawih. Oh, ada dalil Nabi larang selawat. Oh, sebab orang tak buat. Memang tidak warid secara khusus amalan selawat selang tarawih. Yang warid adalah salafus soleh selang-selang tarawih mereka buat tawaf sunat. Tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Tidak ditunjukkan contohnya oleh Nabi SAW bahawa selang tarawih itu tawaf sunat. Tapi oleh kerana tawaf sunat itu telah terpayung dengan dalil umum. Siapa yang ada depan Kaabah boleh dia tawaf sunat. Daripada lepak saja tak ada apa-apa, ya, tawaf sunat. Salafus salih di Madinah merasa cemburu. Kawan-kawan kita, saudara kita di Makkah sana sudahlah dapat pahala sembahyang tarawih, dapat pahala tawaf sunat. Jadi kita nak tawaf, tak ada Kaabah, tak boleh tawaf lain daripada Kaabah. Kalau tawaf di Madinah itulah bid'ah yang sayyi'ah. Kerana tawaf mesti keliling Kaabah. Maka apa mereka buat? Sementara tunggu tarawih didirikan, mereka solat sunat sendiri 4 rakaat. Ya. Maka 4 kali break jadi 16. 16 campur tarawih 20 jadi 36. Sehinggalah ada riwayat daripada Imam Malik rahimahullah taala mengatakan solat tarawih tu 36 rakaat. Kenapa? Kerana menilai amalan ahli Madinah pada masa itu 36. Tapi kita ni yang 16 itu sebenarnya adalah tambahan. Ya. Maka kita ni nak tawaf confirm lah tak boleh. Nak tawaf apa di Malaysia ni. Ya. Nak semayang boleh. Kalau break tu sempat semayang lah. Tak ada halangan semayang sunat mutlak. Tapi kita bukan malas, cuma kurang rajin. Ya, yang 20 tu pun belum tentu selesai, nak tambah lagi 16. Ya. Akhirnya kita buat satu amalan yang ringan untuk kita tapi besar di sisi Allah Ta'ala. Apa dia? Selawat antaranya. Ya. Apa dia? Baca qul-huwallah antaranya. Jadi orang yang berselawat sudah ada terpayung dengan dalil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila Allah perintahkan supaya umat Islam itu, orang yang beriman itu berselawat kepada Nabi SAW, perintah itu umum. Berarti nak selawat banyak mana? Terpulang. Nak selawat bila? Terpulang. Selang tarawih termasuk waktu boleh selawat. Lepas tarawih, sebelum tarawih, memandu balik pada tarawih. Ini semua waktu boleh selawat. Tapi masalahnya mereka menentukan. Menentukan tu yang tak boleh. Oh, kamu yang kata menentukan. Masyarakat hanya membiasakan. Ada beza menentukan tu maknanya selang tarawih jangan buat benda lain. Hanya boleh selawat saja. Ataupun kalau nak selawat hanya selang tarawih, jangan selawat time lain. Itu tak boleh lah. Mana ada dalil macam itu. Tapi yang masyarakat lakukan adalah membiasakan diri. Membiasakan diri melakukan amalan secara konsisten, itu Allah suka. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan. Walaupun sedikit. Ya, sedikitlah. Hanya selawat saja. Ya, bukan sampai 1000 kali, 3 kali saja. Tapi tak apalah, berkekalan, maka Allah kasih. Tiba-tiba yang kita yang amalkan perkara ini dilabelkan ahlul bid'ah. Padahal yang ahlul bid'ah itu termasuklah yang mengatakan Allah duduk atas arasy, yang mengatakan Allah
masa 1/3 malam aras kosong sekejap sebab Allah turun ke langit dunia. Ini yang mengatakan kalau Allah tak ada tangan berarti Allah tu kudung. Ini ahlul bid'ah. Orang yang mereka-reka perkara baru yang tidak diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, lalu dikatakan itu adalah akidah. Dan semua dalil-dalil akidah ni ada asalnya dalam Al-Quran. Ada pula orang kata, ya, sifat 20 ni tak ada dalil, kata dia. Kamu belajar akidah sifat 20. Tak ada dalil dalam Al-Quran mengatakan Allah wujud. Tak ada dalil dalam Al-Quran mengatakan Allah wujud tanpa ada permulaan. Huwal awwalu wal akhiru. Tidak menunjukkan Allah tu yang awal. Adakah awal berbanding dengan kita? Bukan. Kita pun boleh jadi awal. Subuh tadi siapa yang awal sekali datang? Jelas tahu, tak aku. Ya, yang awal sekali datang. Tapi bukan awal berarti tidak ada permulaan. Tak mungkin awal Allah itu seperti kita. Maka awal Allah itu adalah awal yang duna bidayah. Tidak ada permulaan. Akhir maknanya duna nihayah. Tidak ada perakhiran. Ya. Takkanlah tidak ada dalil. Allah kekal. Allah tak sama seperti makhluk. Allah tak berhajat kepada makhluk. Allah Maha Esa. Ya. Jadi hati-hati. Ini orang-orang yang mubtadi' fil aqidah. Kemudian timbul persoalan ni yang kita tajuk pada pagi ni, itu hanya refresh tajuk kuliah yang lepas. Ya. Kuliah hari ini adalah adapun yang fardu ain di dalam ilmu rahsia, yakni ilmu tasawuf, ya, ilmu hati lah. Ilmu rahsia kan dengar pelik pula. Ya, ilmu tentang kerja-kerja hati. Maka yang fardu ain adalah kita tahu apakah kewajipan-kewajipan yang perlu ada dalam hati. Wajib kena ada ikhlas. Kalau tak ikhlas, Allah tak terima. Ya. Wajib kena ada sabar. Wajib kena ada syukur. Wajib kena ada ridha. Ya. Wajib kena ada tawakal. Kemudian, wajib juga tahu apakah larangan-larangannya. Kena tahu bahawa takabur itu haram. Kena tahu bahawa riak ujub itu haram. Kena tahu bahawa hasad dengki itu haram dan merosakkan amal-amal kebaikan kita. Na'udzubillah, kalau ada perasaan hasad dengki dalam hati, walaupun kita rajin buat-buat amal soleh, ya, habis hangus. Nabi SAW memberitahu, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatam. Sesungguhnya penyakit hasad dengki itu memakan amal-amal kebaikan seumpama api membakar kayu api. Hangus, lentung, ya, tak ada nilai lagi. Sehingga terhasillah bagi kamu itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terhasillah bagi kamu itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Kadang-kadang jadi rosak agama ni sebab ikhlas tak ada lah. Bukan kadang-kadang, biasanya. Walaupun zahirnya itu agama, walaupun zahirnya itu perjuangan, walaupun zahirnya itu adalah ilmu, tetapi apabila kosong dari ikhlas, maka itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan juga selamat niat dan amalnya daripada unsur-unsur yang merosakkan. Dan semua itu insya-Allah akan datang diterangkan di dalam kitab ini insya-Allah. Qala rahimahullah taala wa amma ma yata'ayyanu min ilmi syari'ati fa kullu ma ta'ayyana 'alaika fardu fi'lihi. Adapun yang fardu ain daripada ilmu syariat atau lebih kita kenali sebagai ilmu fiqh, fiqh. Maka setiap yang fardu ain kamu melakukannya, maka fardu ainlah kamu belajar. Ya. Tentang nak bagi sah solat kita, nak bagi sah puasa kita, ya. Nak bagi kita tu bayar zakat. Ya. Ni orang yang boleh pergi haji, ya, fardu ainlah dia belajar bab haji. Yang belum haji, belum lagi sebab tunggu kota misalnya, ya. Nak pergi tapi belum mampu misalnya, belumlah lagi wajib dia belajar sebab belum fardu ain lagi.
seperti bersuci, solat, puasa, adapun haji ataupun berjihad fi sabilillah ataupun membayar zakat, kalau sudah jadi fardu ain ke atas kamu, maka wajib kamu belajar. Kamu dah nak keluar pergi berjihad misalnya, ya. Jihad ini jadi fardu ain bila musuh dah di sempadan. Sebelum tu kalau musuh di luar negara, tu fardu kifayah. Ada satu kumpulan askar-askar, tentera-tentera, ya, sudah memenuhilah fardu kifayah. Tapi kalau sampai musuh dah nak menyerang negara, ketika itu jadi fardu ain. Maka fardu ain lah kamu belajar tentang jihad. Kamu tak ada harta, belum wajib lagi lah belajar tentang zakat. Kamu sudah berniaga, sudah ada untung, sudah ada itu ini, kena belajarlah tentang zakat. Kalau tidak, belum lagi. Kalau belum wajib, perkara-perkara ini belum. Tapi kalau bersuci, solat, puasa, itu kan umumnya semua orang wajib lakukan. Fahadha haddu ma yalzamul abda tahsiluhu minal ilmi la mahalah. Inilah qadar yang wajib bagi hamba itu menghasilkannya daripada ilmu, tak dapat tidak. Wa yata'ayyanu farduhu bihaitsu la budda lahu min zalika. Maka inilah dikatakan fardu ain. Yang mana sekira-kira dia memang kena belajar. Satu Sya'lam ni dah mengaji ilmu tu, dia seorang belum, dosa lagi. Beza kalau fardu kifayah, seorang dua dah buat, ya, yang lain tak buat, terlepas. Fardu ain tidak. Walaupun satu negeri itu semua dah belajar ilmu tu, tinggal kita seorang belum, masih kita berdosa. Fa in qulta fa hal yuftaradu alayya an ata'allama min ilmi tauhid. Jadi kembali balik kepada ilmu tauhid. Dah selesai kita yang fardu ain dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu fiqh. Maka Imam Ghazali cater for possible questions. Mungkin orang nak tanya, tak jelas, ya. Jadi kalau kamu bertanya, fa hal yuftaradu alayya an ata'allama min ilmi tauhid ma anqudu bihi jami'a milalil kufri wa alzimuhum hujjatal islam wa anqudu bihi jami'al bid'ah wa ulzimuhum hujjatas sunnah. Jadi dalam bab akidah ni, bid'ah dalam akidah boleh bawa kepada dua. Pertama, bawa kepada kufur. Jadi kafir dia dengan akidah dia. Yang kedua, bawa kepada bid'ah. Jadi dia itu ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Jadi kalau kamu tanya, adakah difardukan ke atas saya bahawa saya belajar ilmu tauhid itu, apa yang dengan saya belajar tu saya boleh membatalkan atau mengalahkan semua aliran-aliran yang kufur, dan saya itu boleh melazimkan hujah Islam ke atas mereka. Mereka dah kalah, ya, tak boleh lagi nak lawan, jelas Islam itu benar. Kena ke saya belajar sampai macam itu? Yang mana saya belajar sampai saya berjaya membatalkan segala bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, dan saya melazimkan ke atas mereka itu hujjah sunnah. Adakah wajib? Lalu dijawab oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'lam anna hadha fardun alal kifayah. Yang kamu tanya tadi, nak boleh berhujah, berdebat dengan orang kafir, berhujah, berdebat dengan ahlul bid'ah, itu fardu kifayah. Jangan sampai tak ada langsung. Kena adalah, ya, orang yang boleh berbuat demikian. Kenapa? Kerana tidak nanti rosak. Tak tahu macam mana orang nampak macam betul pula agama kafir ni, ya. Sampai orang nampak betul pula apa yang bid'ah ni. Jadi kalau dalam negara tu mesti ada, dalam negeri tu mesti ada. Tapi kalau sampai semua orang nak kena sampai level boleh berhujah, berdebat, tidak. Wa innama yata'ayyanu 'alaika ma tusahhihu bihi i'tiqadaka fi usuliddin la ghair. Hanya saja yang fardu ain ke atas kamu itu apa yang boleh mensahihkan akidah kamu dalam perkara-perkara usuluddin. Bukan yang lain-lain, nak pergi sampai mendalam, nak bahas sampai mutasyabihat, muhkamat.
nak bahas benda-benda yang menjadi pertikaian antara firqah-firqah, tidak wajib. Cuma kalau sudah ada orang yang sampai ke tahap itu, lepaslah tanggungjawab orang lain. Wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhid wa daqa'iqihi. Demikian, tidaklah fardu ain kamu mengenali cabang-cabang ilmu tauhid. Asas ilmu tauhid kena. Yang cabang-cabang, yang ranting-ranting, yang detail-detail, ya. Sampai nak tahu secara detail tentang ta'alluq, ya. Yang mana suluhi qadim, yang mana tanjizi hadis, ya. Itu ini, itu bukan fardu ain. Kadang kita dengar tu pun dah apa benda lah, suluhi qadim, tanjizi hadis, menafikan kam munfasil, menafikan kam muttasil, ya. Kadang tu sebab istilah saja. Bendanya tak payah mana, ya. Buh bahasa Arab, jam. Kalau terang kau bahasa Melayu slow-slow, tak susah mana nak faham. Gitu. Kadang-kadang dalam dunia ni buh bahasa Arab nampak macam syariah compliant. Ya. Buat flyers. Siapa nak pinjam duit Along, dan kita buang. Siapa nak pembiayaan berdasarkan konsep ta'awun dan ishtirak. Ini ta'awun ishtirak ni padahal Along juga. Ya, dia guna istilah yang Islami. Kadang-kadang kita terpedaya. Baik, jadi yang detail-detail tak perlu. Bukan tak perlu macam mana? Tak perlu secara fardu ain. Tapi kena adalah orang yang mahir, supaya kalau berlaku syubhat keraguan, orang yang mahir ini boleh bangkit untuk menerangkan. Naam. In waradat 'alaika syubhatun fi usuliddin takhafu an taqdaha fi i'tiqadika fa yata'ayyanu 'alaika hallu tilka syubhati ma amkana minal kalamil muqni. Tapi Imam Ghazali rahimahullah taala mengakui, ya, kata Imam Ghazali, kalau tiba-tiba berlaku pada kamu tu satu syubhah dalam perkara usuluddin yang menyebabkan kamu bimbang, nanti jadi rosak akidah kamu, ya. Orang duk kata begini, ya, akidah kita tak betul, akidah Allah wujud tidak bertempat tu salah, sampai kita pun ragu-ragu, kok Allah memang bertempat kot. Jadi ketika itu, walaupun asalnya nak bincang benda-benda detail tentang ayat mutasyabihat dan sebagainya, itu bukan fardu ain. Tapi kalau sudah menimbulkan kebimbangan bahawa boleh menjejaskan akidah kamu, maka fardu ain kamu menyelesaikan syubhah keraguan itu dengan apa yang mampu daripada perbincangan yang boleh memberi satu keyakinan. Lepas tu kadang-kadang apa ustaz duk cerita benda detail-detail macam tu? Ya, ada orang perlu sekarang. Sebab yang syubhat tu dah dijual, dah dipromot dalam internet, dalam YouTube, ya, dalam Facebook. Jadi sudah merata syubhat itu. Jadi yang rasa aku tak ada masalah pun, tak apalah, ignore je lah, tak berkaitan lah dengan kamu. Tapi kalau kamu tu terjejas, jadi ragu-ragu dengan apa yang dibawa seolah-olah sebagai hujjah oleh mereka, maka dah jadi fardu ain pula kamu itu menyelesaikan syubhat. Kena tanya, kena mengaji, kena belajar. Wa iyyaka wal mumarata wal mujadalata. Jauhilah oleh kamu bahawa kamu itu melakukan pertikaian dan juga perdebatan. Tak itu lagi pun pergi debat juga. Duk kata jangan berdebat. Kenapa? Kerana debat ini ada yang disuruh dan ada yang dilarang. Bahkan suruhan debat dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mula-mula Allah suruh kita itu seru dengan hikmah, dengan perkara-perkara yang baik, yang boleh mudah diterima oleh akal, yang sesuai dengan orang yang didakwah itu. Wal mau'izatil hasanah, seru dengan memberi nasihat-nasihat yang bagus, ya. Tapi ada kalanya perlu dengan hujjah, maka berhujjah, berdebatlah dengan mereka dengan yang lebih baik. Tapi kalau kita tak berhati-hati, perdebatan ini membawa keburukan. Akhirnya kita bukan berdebat untuk menzahirkan kebenaran, tetapi kita itu berdebat kerana ingin nampak menang. Sebenarnya dikatakan kita tu orang yang hebat,
orang yang berilmu, orang yang petah, orang yang itu dan ini. Yang macam inilah yang dilarang. Fa innaha da'un mahdun la dawa'a lahu. Kerana penyakit suka berdebat, suka berbalah ni, penyakit semata-mata yang tak ada ubat. Kecuali dia obat balik hati dia. Orang yang dah kena ni, dia apa pun nak debat. Saya cabar awak debat, saya cabar awak ni debat. Padahal benda boleh selesai dengan mudah. Fahtariz minhu jahdaka. Maka kalau macam itulah nature debatnya, bawa pada penyakit sombong, riak, ujub, takabur, maka jauhilah semampu kamu daripada terlibat dengan perdebatan pertikaian macam tu. Saya dalam Facebook pun kadang-kadang saya jawab, kadang saya tak jawab. Saya jawab tu saya fikir kalau orang yang bertanya tu tak nak terima, orang yang lain yang baca secara neutral dia boleh terima. Tapi kalau agak-agak tak ada faedah nak jawab, buat apa? Dia kata, ustaz aku bodoh. Takkan saya nak jawab, kau pun bodoh juga. Apa faedah dia? Jadi kalau dia kata, oh, ustaz aku ni tak betul. Sebab terima bid'ah hasanah. Mungkin saya nak terang. Yang terima bid'ah hasanah tu bukan saya. Ulama daripada zaman Imam Syafi'i sudah terima bid'ah hasanah. Tapi itu lain ustaz, bukan macam ustaz kata ni reka ibadah. Reka ibadah kita pun tak setuju kan. Reka ibadah, buat satu ibadah baru misalnya, melompat ke apa, memang kita pun tak setuju. Tapi yang kamu masukkan reka ibadah tu memang sudah ibadah. Baca Yasin malam Jumaat ia ibadah. Tahlil tu ibadah, jamu makan tu ibadah. Ada cara kena cara buatnya itu sunat, salah cara buatnya makruh, salah cara buat jadi haram. Kena teranglah. Dia tak terima, tak apa. Yang baca bukan dia seorang. Ada orang yang dia baca, oh macam ni. Dia tak tanya pun. The silent readers. Yang bising-bising tu dia tak nak terima, tak apalah. So hidayah tu Allah yang beri. Kita hanya usaha ikhtiar saja. Tapi ada setengah orang melayan sampai dia pun jadi memaki hamun. Saya rasa tu dah tak lagi sesuai. Sampai kita pun terikut-ikut dengan akhlak dia. Kadang saya tegur juga. Saya kata jangan sampai cakap kata-kata kesat. Kalau kita tak setuju dengan dia pun tak apalah. Tapi kalau nak maki dia lah, itu ini, tak payahlah. Dia maki kita, dia bukan tok guru kita. Dia maki kita, itu akhlak dia. Takkan oleh kerana dia berakhlak buruk kita pun nak ikut. Fa inna man irtadahu lam yuflih. Kerana sesungguhnya barang siapa yang memakai pakaian debat, pakaian berbalah, maka dia tidak akan berjaya. Illa ayataghammadahu Allah Ta'ala bi rahmatihi wa fadlihi wa lutfihi. Kecuali Allah Ta'ala melimpahkan dia dengan rahmat, kurniaan dan juga kelembutannya, dia berubah. Dia berubah jadi tinggalkan perkara-perkara sedemikian. Thumma a'lam annahu idza kana fi kulli qutrin da'in min du'ati ahli sunnati yahullu syubaha wa yaruddu ala ahli al-bid'ah wa yashtaghilu bi hadzal ilmi wa yusaffi qulub ahli al-haqqi an wasawisil mubtadi'ati faqad saqatal fardu amman siwa. Adapun ada seorang orang dia nak berdebat, dia tanya macam mana ni, bukan tu. Tak payah jawab pun. Bukan dia nak faham pun. Dah lah kita berdebat dalam WhatsApp, buat habis current. Berapa orang yang nak baca WhatsApp? Lepas tu kadang-kadang dalam apa-apa perdebatan dalam grup WhatsApp, saya ambil tahu, saya tengok apa isu, saya ulas dalam Facebook. Sebab di situ ada manfaat yang lebih luas, audiens yang lebih luas. Kadang-kadang kita berdebat dalam WhatsApp ni macam nak puaskan hati. Geram aku dia ni. Hang ingat hang pandai sangat. Aku nak hentam bagi hang tahu hang tu. Apa faedah dia? Ketahuilah, sekiranya pada setiap tempat itu sudah ada seorang pendakwah daripada pendakwah ahli sunnah yang mana dia mampu merungkaikan syubhat keraguan, dia mampu menolak kebatilan ahlul bid'ah, dan dia itu memang memfokus dengan ilmu ini,
dan dia itu membersihkan hati-hati orang yang benar daripada was-was ahli bid'ah, maka telah gugur kefarduan daripada selain daripada mereka. Ya. Wa kadzalika insyaallah ya, kita sambung pada bulan Ogos ya. InsyaAllah petang ni saya berangkat ke Tanah Suci, balik dalam 23 hari bulan. Kat sini tak sempat kot. Kita jumpa bulan Ogos. Mohon doa daripada tuan-puan, moga-moga Allah pemudahkan urusan perjalanan tempat tinggal, dan yang pentingnya urusan ibadah, dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan haji yang mabrur dan pengampunan daripada dosa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. InsyaAllah dalam pukul 5.